ada yang tu kan. Okey. Nah. Okey, selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kefahaman murid dalam topik elektrokimia dengan menggunakan peta minda. So, saya akan teruskan kepada isu saya. Ada dua di sini. Yang pertama ialah murid tidak memahami topik elektrokimia. Yang kedua ialah murid lemah dalam menjawab soalan ujian berkaitan topik elektrokimia. Okay, objektif kajian saya dibagi kepada dua, umum dan khusus. So, yang umum ada tiga. Yang pertama, meningkatkan kefahaman murid dalam topik elektrokimia. Yang kedua, membantu murid mendapat markah yang lebih tinggi dalam ujian. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan keyakinan murid untuk menjawab soalan berkaitan topik inilah dalam peperiksaan. So, untuk objektif yang khusus ada dua. Yang pertama, murid dapat mengumpul dan meringkaskan semua maklumat penting berkaitan topik ini. Sebab semasa PDPR saya rasa mereka tak dapat macam catch the important points daripada buku teks. So in my opinion kan, buku teks tu dia punya maklumat macam everywhere, all around the page. So sangat susah untuk baca lah kalau mereka nak buat ulang kaji. So saya harap dengan membuat kajian tindakan ini mereka dapat latih untuk identify isi yang penting. So untuk menghasilkan peta minda, dan mereka boleh guna peta minda untuk membuat ulang kaji lah sebelum periksaan. So yang kedua ialah murid dapat melukis peta minda mengikut subtopik. Di sini ada 4. Yang pertama elektrolisis, kedua faktor, yang ketiga aplikasi, dan yang keempat sel kimia. So pelajar bukan saja hanya melukis satu peta minda, tetapi ada 6 sebenarnya. Okay, so untuk menyelesaikan isu, ini proses dia. Yang pertama, tinjauan awal, kedua merancang, ketiga tindakan, yang keempat penilaian. Okay, untuk tinjauan awal, daripada pemerhatian saya semasa PDPR, apabila saya mengajar tajuk ini, saya mendapati bahawa murid selalu komplain dengan saya bahawa mereka tak memahami tajuk ini. Okay, yang kedua, murid tidak dapat menjawab soalan berkaitan topik ini apabila ditanya. Okay, ini adalah soal selidik awal yang saya bagi kepada pelajar. Kita fokus pada nombor 7, 8, 9 dan 10. Saya dapati bahawa ada pelajar yang kata tak suka mempelajari tajuk ini. Lepas tu ada yang tak faham tentang isi pelajaran tajuk elektrokimia yang diajar. Lepas tu ada lebih daripada separuh daripada pelajar ni tak dapat mengaitkan konsep elektrokimia dalam kehidupan harian mereka. And last, separuh daripada kalangan murid kata mereka tak yakinlah menjawab soalan ini dalam peperiksaan. So perancangan saya, saya mula dengan mengenal pasti sasaran kajian saya. Yang kedua, menjalankan ujian pra. Yang ketiga, merancang program ataupun bagi aktiviti toolkit. So saya bagi peta minda lah. Yang keempat, melaksanakan program yang telah dirancang. Dan yang kelima, menjalankan ujian pasca. Lepas tu saya bagi soal selidik akhir dan saya buat analisis. Okay, sasaran kajian saya ialah 10 orang murid dari kelas 5 perniagaan. Yang dibagikan kepada 3 tahap penguasaan, iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Instrumen kajian yang saya gunakan ialah soal selidik awal, ujian pra, peta minda mengikut 3 aras, ujian pasca dan soal selidik akhir. So tindakan saya, first saya bagi ujian pra. Lepas tu yang kedua, saya menjalankan sesi intervensi lah mengikut 3 tahap penguasaan, iaitu tinggi, sederhana dan rendah. So bagi murid yang bertahap tinggi, saya memberi kebebasan untuk mereka menghasilkan peta minda sendiri mengikut kreativiti sendiri. Okay, manakala untuk sederhana, saya ada provide satu rangka peta minda kepada mereka untuk baca ikutlah. Okay, yang ke rendah, untuk yang rendah, saya bagi peta minda yang komplit sikit, tapi ada macam ruang kosong untuk mereka isi tempat kosong sahaja.
Okay, lepas tu saya bagi ujian pasca dan saya buat analisis. So, ini adalah peta minda yang saya bagi kepada pelajar yang bertahap sederhana lah. Okay, so nampak di sana ada banyak ruang kosong kan. So mereka kena lukis. Okay, dan isilah. Okay, ini yang kedua, yang ketiga. Ada 6 tapi saya pilih 3 sahajalah. Okay, so untuk yang tahap rendah, nampak mereka hanya perlu isi perkataan sahaja, tak perlu lukis banyak. Okay, okay, next. Ini hasil kerja murid. So ini adalah beberapa contoh hasil kerja murid yang bertahap penguasaan tinggi. So mereka lukis sendirilah. Okay, untuk yang sederhana, ini adalah hasil mereka. And yang lemah. Okay, so jumlah saya lepas tu saya bagi sebelum saya bagi ujian pra dan ujian pasca kan. So saya kumpulkan markah mereka dan saya jumlahkan markah mereka seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Setiap ujian saya ada bagi 2 kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. So saya jumlahkan markah mereka lah. Ya. Okay, so daripada analisis ujian pra dan ujian pasca tadi, saya nampaklah ada peningkatan markah bagi setiap murid selepas menggunakan peta minda kecuali Nur Najiha. So saya rasa mungkin sebab dia selalu tak hadir kelas online. Okay, so walaupun ada peningkatan yang sedikit sahaja, tetapi adalah peningkatan dia. Daripada tak ada, sekarang ada. Okay, so ini adalah impak pertama, saya masukkanlah terus. Okay, lepas tu saya ada buat analisis soalan untuk kertas 1 juga, mengikut konstruk soalan. So konstruk soalan ni ada 4, iaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan analisis, mengikut nisbah 4-6-4-1. Okay, so jadual ni menunjukkan bilangan murid yang dapat menjawab setiap soalan dengan betul. Okay, so setiap soalan ni ada konstruk dia. Okay, okay, so daripada analisis tadi, saya nampak ada peningkatan dalam tahap penguasaan pemahaman dan juga aplikasi lah terhadap konsep elektrokimia. So kita nampak dekat sini pemahaman kan, memahami ada peningkatan sebanyak 10%, untuk aplikasi ada 61%. Okay, dan dapatan ini adalah seiring dengan soal selidik. Okay, yang juga menunjukkan terdapat peningkatan dalam pemahaman tajuk dan juga kebolehan aplikasi dalam kehidupan harian. Okay, ini ialah analisis untuk soal selidik yang akhir. So selepas menjalankan kajian, saya bagi mereka jawab soal selidik yang akhir. Okay, so daripada analisis, daripada soal selidik tadi saya ada buat perbandingan. Okay, sebelum dan selepas menggunakan peta minda dalam bentuk graf. Okay, berdasarkan maklum balas yang saya dapat daripada soal selidik pelajar. Okay, so saya telah membahagikan soalan-soalan tersebut kepada beberapa kategori. Okay, dan semua kategori ini menunjukkan ada peningkatan selepas menggunakan peta minda. So first kita tengok pada yang pertama, suka. So dari segi kesukaan ada peningkatan. So kita boleh tengok dekat warna orange. Okay, so saya buat bandingan. So saya nampak ada peningkatan lah. Okay, dari segi kesukaan dan keseronokan juga ada peningkatan. Okay, lepas tu dari segi pemahaman konsep elektrokimia pun ada peningkatan. So dari tak ada, kosong kepada 3 sekarang. Okay, tahap pemikiran pun sama, ada peningkatan yang mendadak. Okay, untuk aplikasi dalam kehidupan harian, dari kosong kepada
Okay. And untuk keyakinan menjawab soalan pun ada peningkatan dari 0 kepada 3. Okay. And last sekali, terdapat juga peningkatan peningkatan minat murid terhadap subjek sains lah secara keseluruhan. Okay, so ini ialah impak yang saya terangkan tadi. So maklum balas murid yang dikumpul dari soal selidik menunjukkan adalah impak positif dari segi kesukaan, keseronokan, pemahaman, tahap pemikiran, kebolehan mengaplikasi, peningkatan dalam keyakinan murid dan juga minat terhadap sains secara umumnya. Okay, dan akhir sekali saya juga ada tanyalah sama ada peta minda sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains ke tak. So murid lebih daripada 50% murid menjawab bersetuju bahawa peta minda sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Okay, ini ialah dua cadangan untuk kajian tindakan saya seterusnya. Okay, yang pertama, maybe saya boleh melibatkan pelbagai cara dalam membuat peta minda selain daripada lukisan tangan sahaja. Okay, seperti mereka boleh menggunakan aplikasi seperti Canva, Mindmap, okay, ataupun PowerPoint and Word dan sebagainya. Okay, and yang kedua, maybe saya boleh melibatkan kaedah pengajaran yang lainlah dalam pembelajaran peta minda. So contohnya pembelajaran kooperatif. Itu saja daripada saya. Terima kasih.